Terusnya, sekarang lepas kita dah bedah tentang hakikat tu, maka kita nak bedah pula tentang muqaddimah surah Al-An'am. Okay, dalam muqaddimah surah Al-An'am, kita akan kupas banyak benda lah. So, yang pertama sekali kita nak tahu kenapa nama dia Al-An'am. Apa tema dia? Apa kena mengena tema dengan nama? Kemudian bila dia diturunkan dan sebagainya. So, kita pergi go one by one. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi surah Al-An'am diturunkan bila? Dia diturunkan dalam masa satu malam dalam masa satu malam sekaligus ada 165 ayat dan dia diiringi 70,000 malaikat. Dan ulama mufassirin mengatakan dia turun tepat pada waktunya. Okay, ulama ada banyak pendapat lah tentang bila dia turun. Antaranya Maududi kata selepas tahun ke-12, right before hijrah berlaku. Jadi surah ni turun kiranya antara surah-surah terakhir Makkiyah sebelum berpindah ke Madinah, sebelum berhijrah ke Madinah. Dan surah ni dia punya tema utama, persoalan besar dia adalah berkenaan dengan akidah. Jadi kenapa ni? So seolah-olah nak katanya setelah 12 tahun tarbiyah, setelah kan total 13 tahun kan, 13 tahun, tapi ni sebab dia turun pada tahun ke-12. Jadi setelah 12 tahun ditarbiyah di Makkah, ditanamkan akidah, Allah nak sempurnakan akidah tu lepas 12 tahun sebelum pergi. Allah nak bagi last check, last itulah last check lah. Jadi preparation 12 tahun tarbiyah tu telah menyebabkan para sahabat ni dapat menghadam dan merasai seluruh intipati akidah dan surah Al-An'am ni hatta dalam satu malam sahaja. Kiranya dia dah ready. Sebabnya 12 tahun dah tanam sikit-sikit. So ni kiranya macam revision last terakhir sebelum berhijrah ke Madinah. Jadi itu perkara pertamalah tentang bila turunnya dia. Dan bila dalam surah ni banyak menceritakan tentang akidah. Akidah ni adalah satu benda yang Rasulullah dulu first time datang untuk bawa dakwah Rasulullah ni, dakwah Allah ni, tak ada benda lain yang Rasulullah bawakan melainkan menanamkan akidah. Maksudnya Rasulullah tidak cuba menggunakan strategi-strategi lain ataupun menggunakan slogan-slogan lain untuk menarik orang kepada dakwah Islam. Hanya satu slogan Rasulullah, iaitu apa? La ilaha illallah. Jadi kita nak tengok kenapa agak-agaknya dalam pada waktu awal-awal tu kan, Rasulullah bersusah payah 13 tahun di Mekah memulakan dakwah dengan sangat berat, menggunakan panji ataupun slogan la ilaha illallah. Tak boleh ke guna strategi-strategi lain? So nanti dalam ni dia akan kupas lah, dia akan ada kupas. Dia cerita, contoh dia bawakan beberapa isu ataupun apa another strategy that Rasulullah could possibly bring untuk menarik orang kepada dakwah Islam. Tapi Rasulullah tidak berbuat demikian. Rasulullah still membawakan panji la ilaha illallah. So yang pertama, Rasulullah boleh je nak bawakan isu tentang nationalism, Arabism, sebab pada waktu tu ada bangsa-bangsa lain, empire lain yang cuba menguasai orang-orang Arab ni kan. So Rasulullah boleh je sebab dia kan keturunan yang sangat hebat, keturunan Quraisy kan, keturunan dia yang menjaga Kaabah dan sebagainya. So dia ni sangat kita kata terhormat lah. Jadi kalau dia nak kumpulkan orang untuk bersatu dengan dia atas nama nationalism ataupun qaumiyah, kaum-kaum, bangsa, warna kulit dan sebagainya, dia boleh senang sekali untuk mengumpulkan majoriti. Tapi Rasulullah tak berbuat demikian. Sebab apa? So dalam tafsir ni dia cakap sebab Allah tahu itu bukanlah dakwah. Dakwah ni hanyalah dakwah yang bersih kerana Allah hanyalah bila kita membawakan kalimah la ilaha illallah. Allah nak umat-umat Islam ni pada awal itu menjadi minoriti, susah, berjuang, berpenat lelah, take risk dan pikul semua benda tu. Sebab apa? Sebab Allah nak tengok siapa yang benar-benar. So kenapa Allah tak bagi bawa isu-isu tu? Sebab Allah tahu itu bukanlah dakwah kan. Itu bukanlah jalan dakwah yang sebenarnya. So kalau buat pun sia-sia sebab itu bukan apa yang Allah nak. Jadi kat sini dia kata. And then ada juga ni dia kata emphasize it. Jadi bila bawa la ilaha illallah barulah dia menjadi dakwah yang sebenar. And then bawa isu kedua. Isu apa yang boleh Rasulullah bawakan? Iaitu isu social injustice dan juga social inequality. Iaitu apa? Diorang ni kebuluran, miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, ditindas. Jadi kalau Rasulullah nak bring up isu hak orang-orang miskin, hak orang-orang yang dizalimi, Rasulullah boleh je nak bawa benda tu.
Dan dengan mudahnya Rasulullah akan mencapai majoriti. Tapi again Rasulullah tak bawa isu tu, dan Allah pun tak nak Rasulullah bawa isu tu. Sebaliknya, yang panji yang Rasulullah kibarkan adalah panji akidah. And then seterusnya, isu yang ketiga adalah isu apa? Isu keruntuhan akhlak. Kat sini ada cerita tentang isu keruntuhan akhlak. Betapa teruknya zaman dulu saling menzalimi, dengan ribanya, dengan pelacurannya. Macam tak ada civilization. Maksudnya macam penuh dengan kehancuran moral lah, dengan senang cerita. Jadi kalau lah Rasulullah datang dengan panji nak revamp social virtues ataupun nilai-nilai dan sebagainya, boleh je, dengan mudahnya akan mengumpul majoriti. Tapi again, Allah tak nak Rasulullah bawa dakwah Islam ni menggunakan toping-toping ataupun atas nama strategi menggunakan isu-isu tersebut. Sebaliknya clear la ilaha illallah. Jadi orang clear Rasulullah nak apa, dan orang datang kepada Rasulullah pun kita clear dia nak apa. So biarlah orang datang kepada dakwah kita ni dalam keadaan dia faham dia nak akidah yang betul, iaitu apa? La ilaha illallah. Tak ada penguasa lain, tak ada yang lebih mencintai kita, tak ada tujuan hidup, tak ada goal yang kita kejar, tak ada yang lebih layak menetapkan syariat-syariat dalam hidup kita melainkan Allah. So kita kena buang benda-benda lain tu, dan Allah satu-satunya yang paling tinggi. And that's how Islam membebaskan perhambaan sesama manusia kepada perhambaan hanya kepada Allah. Sebab the moment kita mengucapkan la ilaha illallah, semua perbezaan-perbezaan yang manusia wujudkan di muka bumi ni akan hancur, crush under Islam. Dan Islam akan menyamakan semua manusia dan meninggikan darjat manusia hanyalah pada dasar iman, kan? Jadi iman tu adalah sebab apa? Semua orang boleh usahakan iman. Bukannya sebab you kaya ke, you miskin, you putih ke, you hitam, you bangsa sekian ke, you bukan bangsa sekian, dan lain-lain. Jadi itulah dia serba sedikit tentang surah Al-An'am. Wallahu a'lam. Moga bermanfaat.